Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan lakum ila MOOC limadah TAC 251. Ismi Al-Ustazah Farhana binti Gazudin. Ana muhadirah al-lughah al-arabiyyah fi Jami'ah Maralik Teknologiya بسراواك. إن شاء الله اليوم سندرس الدرس الرابع عن المواصلات. Al-muwasalat, pengangkutan. Baik, umumnya pengangkutan terbahagi kepada tiga keadaan ataupun tiga jenis. Okey, iaitu al-muwasalat al-barriyah, yakni pengangkutan darat. Dan berikut adalah contoh pengangkutan darat. Darrajah, basikal. Darrajah nariyah, motosikal. Bezakannya antara sebutan basikal dan juga motosikal. Basikal darrajah, motosikal darrajah nariyah. Sayyarah, kereta. Sayyarah al-ujrah, kereta sewa atau teksi ataupun grab car pun boleh. Qitar, kereta api. Syahinah, lori. Baik, seterusnya ialah al-muwasalat al-jawiyah, pengangkutan udara. Ta'irah, kapal terbang. Ta'irah mirwahiyah, helikopter. Bezakan ya antara dua jenis kenderaan ini. Baik, kita tengok perkataan mirwahiyah. Mirwahiyah ini perkataan asalnya ialah mirwahah. Mirwahah ialah kipas. Maksudnya jika kita tengok pada helikopter, okay, obviously kita boleh nampak ada bilah kipas di atasnya. Jadi apabila kita sebut ta'irah mirwahiyah, kita tahu terjemahannya ialah helikopter. Baik, seterusnya ialah al-muwasalat al-bahriyah. Al-bahriyah, yakni pengangkutan air ataupun pengangkutan laut. Abbarah, feri. Safinah, kapal. Qarib, sampan. Baik, seterusnya ialah tajuk al-ittijahat. Al-ittijahat, directions, arah tuju. Baik, kita tengok mufradat terlebih dahulu. Qif, berhentilah. Baik, perkataan qif ini adalah fi'il amar. Okey, kata kerja suruhan. Qif, berhentilah. Idhab ataupun ittajih ila al-amam. Idhab ataupun ittajih, pergilah, tujulah ila al-amam. Pergilah terus, go straight. At-taqatu', simpang. In'atif ila ataupun luf ala. Terjemahan dalam bahasa Melayu kita sebut belok ke. Okey. Okey, perhatikan ya vocab sini, mufradat ini. Jika kita sebut in'atif, pastikan selepasnya ialah ila. Manakala jika nak sebut luf, terjemahan perkataan selepasnya ialah ala. In'atif ila ataupun luf ala. Terjemahannya sama, iaitu belok ke. Al-mi'bar ataupun mi'bar al-mutarajjilin, laluan pejalan kaki. At-tariq min jihah wahidah, jalan sehala. At-tariq min jihatain, jalan dua hala. Al-mi'bar al-fawqi ataupun al-jisr, ini adalah jejantas. Idhab ala tul, jalan terus. Ala al-yamin, baik, yamin ini adalah kanan. Ala al-yamin dalam bahasa Melayu kita sebut di sebelah kanan. Ala al-yasar ataupun ala al-shimal,
Baik, dua perkataan ini, yasar dan juga shimal, ini adalah sinonim, perkataan sinonim. Terjemahannya adalah kiri. Ala al-yasar, ala al-shimal, di sebelah kiri. Isyarah al-murur, lampu isyarat. Mashyan, dengan berjalan kaki. Ad-dawar, bulatan. Muqabil, opposite ataupun bertentangan, berhadapan, bertentangan, okey. Khuz, ambillah. Baik, seterusnya kita akan masuk ke tajuk fi'il, okey. Baik, sebelum kita masuk fi'il, pastikan kita faham berkenaan ad-dhamair, pronouns, iaitu kata ganti nama diri. Baik, dalam bahasa Arab, kata ganti nama diri ada 14 semuanya. Okey, dan berikut adalah kata ganti nama diri dalam bahasa Arab. Ad-dhamair. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kesemua dhamir ini adalah third person, kata ganti nama diri yang ketiga. Dan berikut adalah gender dan juga bilangan bagi setiap dhamir. Okey. Manakala second person iaitu kata ganti nama diri kedua, dhamir ataupun ad-dhamairnya ialah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Manakala first person atau kata ganti nama diri pertama cuma ada dua dhamir sahaja, iaitu ana dan juga nahnu. Baik. Bagaimana kita nak ingat kesemua dhamir ini beserta gender dan bilangannya? Baik. Okey, disertakan di sini ilustrasi, okey, iaitu gambar tangan, okey. Sini kita boleh ingat yang mana satukah dhamir gender muzakkar, lelaki, dan yang mana satukah gender muannas. Okey, dan berapakah bilangan bagi setiap dhamir tersebut. Okey. Baik. Seterusnya, fi'il madhi, past tense. Kata kerja yang telah berlaku. Oleh sebab dhamir ada 14, maka dalam fi'il madhi kita ada 14 kaedah. Okey? Dan berikut adalah kaedahnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana dan juga nahnu. Baik. Keseluruhannya jika kita tengok dalam fi'il madhi, kaedah ataupun formula bagi fi'il madhi hanya berlaku di akhir perkataan fi'il itu. Okey? Semua kaedah berlaku pada akhir, yakni di akhir perkataan fi'il tersebut. Kecuali kaedah bagi dhamir huwa. Okey? Huwa, ia mengekalkan original word, kata akar, kata dasar, verb, kata kerja tersebut. Okey. Baik, seterusnya adalah fi'il mudhari', present tense. Kata kerja yang sedang berlaku. Baik, seperti biasa oleh sebab dhamir ada 14, maka kita ada 14 kaedah dalam fi'il mudhari', present tense. Dan berikut adalah kaedahnya. Okey, berbeza dengan fi'il madhi tadi, fi'il mudhari' kaedah berlaku ataupun terdapat pada awal perkataan dan ada dhamir tertentu mempunyai kaedah di akhir perkataan verb, kata kerja tersebut. Okey. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Baik, dari fi'il mudhari' tersebut ada beberapa kesimpulan. Okey. Baik, yang pertama cuba tengok kaedah bagi dhamir anta.
Dhamir anta. Kaedahnya atau formulanya ialah huruf ta di awal. Huruf T di awal. Dan juga tengok kaedah bagi dhamir hiya. Okey. Ya, kaedahnya sama sahaja iaitu huruf ta di awal. Huruf T di awal. Sebutannya juga sama. Baik. Jadi bagaimana kita hendak tahu apakah, okey, contoh jika kita sebut taktubu. Bagaimana kita nak tahu apakah dhamirnya? Sama ada ianya adalah dhamir anta ataupun hiya? Baik, jawapannya adalah kita kena tengok verb tersebut ataupun fi'il mudhari' tersebut dalam ayat. Melalui konteks ayat, kita boleh kenal pasti apakah dhamir yang tersirat dalam fi'il mudhari' tersebut. Sama ada hiya, she, dia perempuan ataupun anta, you, awak lelaki. Okey, baik. Kesimpulan yang kedua adalah cuba tengok kaedah bagi dhamir huma perempuan. Huma perempuan, antuma lelaki dan juga antuma perempuan. Ya, kaedah bagi ketiga-tiga dhamir ini sama. Iaitu kaedahnya atau formulanya ialah huruf ta di awal, huruf T di awal dan akhir alif nun. Ani. Bunyinya juga sama. Okey. Jadi nak tahu apakah dhamir yang tersirat dalam fi'al tersebut, kita kena tengok keseluruhan ayat itu. Melalui konteks ayat, kita dapat kenal pasti dhamirnya. Okey, baik. Seterusnya, sifah. Sifah ialah kata sifat. Adjektif. Dalam bahasa Inggeris ialah adjektif. Baik, dan berikut adalah contoh kata sifat. Okey, jadid, qadim, nazif. Okey, baik. Sekali lalu kita tengok contoh-contoh kata sifat ini. Semuanya tiada tak marbutah. Ya, menunjukkan semua mufradat dalam bahagian ini semuanya adalah gender muzakkar, lelaki. Baik, bagaimana nak jadikan gender perempuan? Caranya adalah letak tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan tersebut. Okey, untuk jadikan gender perempuan. Kecuali, tengok perkataan wasim. Wasim terjemahannya ialah kacak, handsome. Memang vocabs ini ataupun mufradat ini, perkataan ini untuk gender lelaki. Jadi bila nak jadikan perempuan, kita tidak sebut wanita kacak. Tidak, tapi kita sebut wanita cantik. Cantik dalam bahasa Arab ialah jamil. Tapi kena tengok jamil di sini tiada tak marbutah. Maka nak jadi ataupun nak buat ayat wanita itu cantik, maka perkataan cantik iaitu jamil kena letak tak marbutah ataupun ta bulat di akhir perkataan. Dalam transliterasi letak sebutan yakni huruf A double T underline. Jadi menunjukkan itu adalah gender perempuan. Contoh ayat Zainab cantik. Maka kita ayatnya ialah Zainab jamilah. Okey. Baik, syukran. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.